Okay, ini soalan nombor 1, batu pahat. Okay, jadi kalau awak tengok kertas 2 ni, okay, kalau kita tengoklah tak baca soalan kan, korang kan suka tak baca soalan kan, korang tengok je biar aku yang baca. Jadi bila korang tengok dekat sini, korang rasa macam tajuk apa agak-agak. Sekali tengok je lah. Gerakan. Macam tajuk apa? Macam Gerakan. apa tu? Gerakan pada garis lurus. Hukum Ya. Newton. Tapi bukan je rasanya. Bukan. Dah, diam. Jadi dekat sini kalau kamu tengok dan sebenarnya bentuk soalan ini pernah kita jawab, iaitu yang pergerakan guli ke bola. Tapi soalan tu dia gerak, contohnya satu dari A, satu dari B, dia orang bergerak, dia orang jumpa kat satu tempat, dia tanya bila dia jumpa. Kan? Ingat tak? Ingat tak? Okay? Jadi ini yang pernah korang jawab. Berbanding yang ini, soalan ini, okay, ini pernah. Kau jangan nak mana-mana pula. Okay. Kali ni kamu tengok dia tanya macam ni. Dia tanya macam ni. Soalan ni dia kata, okay, dia bergerak. Kalau kamu tengok dari A sampai B jumlahnya 100 meter. Okay. Kemudian P ni bergerak bermula dengan 10. Okay. B ni, dekat B ni iaitu titik Q. So ini titik P, ini Q. Q pun dia bergerak. Okey, cumanya pergerakan ini, kalau kamu tengok, dia kata kat sini, Raja 1 menunjukkan kedudukan A dan B pada satu garis lurus, di mana jarak bagi A, B sama dengan 100 meter. Okey, kemudian dia kata, dan hal laju bertambah sebanyak 2. Okey, so satu zarah P bergerak dari titik A menuju ke kanan A. Ke kanan A maksudnya dia pergi ke B. Okey, kemudian dekat sini dia kata, menuju ke B dengan halaju awal 10. Halaju awal 10 meter. Okey, 10 meter per second. Dan halaju bertambah sebanyak 2. Mula-mula halaju awal dia 10. Okey, dah makin lama sikit dia pecut lagi. Jadi 12. Pecut lagi 14. Pecut lagi sampai pecut habis. Okey. Jadi dia akan memecut terus. Jadi pergerakan A kita akan letakkan bermula dengan 10. Lepas tu dia jadi 12. Okey, dia jadi 14 dan seterusnya. Jadi dekat sini dalam dia bergerak mula 10, 12, 14 makin panjang. Okey, sampai dekat satu tempat dia akan berjumpa dengan Q. Okey, P ni akan berjumpa dengan Q. Yang mana Q ni dia kata, okey, yang mana Q ni? Sekejap ada orang masuk. Dia sebenarnya kalau korang guna MOE, saya tak payah admit korang, tapi kan ada yang tak guna MOE kan. Okey, jadi kat sini dia kata, pada masa yang sama zarah Q mula bergerak dari titik B menuju ke kanan. Okey, dari B tu dia bergerak ke kanan, dia kata dengan halaju malas 9. Halaju malas 9. Maksudnya dia bergerak 9. Okey, tapi sentiasa 9. Jadi dekat sini kita akan buat, okey, dia gerak 9. So saya akan mencari, bermakna dekat sini mula-mula kan dia 9. Okey, yang kedua dia akan jadi berapa? Dia akan jadi tambah lagi 9. So dia akan jadi 18 dan seterusnya. Jadi saya akan cari hasil tambah A, tambahkan A semua. Saya akan jumpa dekat B menggunakan formula T yang keberapa. Sebab dekat sini T yang pertama dia 9. Okey. T yang kedua dia 18. Kalau ini awak gunakan S. So kita akan menggunakan formula di sini. Kita mencari Sn untuk P akan sama dengan Tn untuk Q. Okey. Jadi dekat sini Sn untuk A. Kita tentukan A untuk untuk P. PA kamu adalah 2. D kamu berapa? D kamu 2 pula 10, sorry. D kamu 2. Okey? Manakala titik Q, Q ni dia bergerak mula-mula dia bergerak. Maksudnya bergeraknya dah jadi 109. So A untuk B untuk Q adalah 109. Halaju malah tambahnya 9. Jadi kat sini D-nya ialah 9. So kita menggunakan formula Sn. Formula Sn adalah N per 2 sebab saya tak tahu N ke berapa. N per 2
2A. A saya ialah 10. A 10 tambah N tolak 1 darab D. Dan D saya di sini ialah 2. Okey. Akan sama dengan Tn. Tn untuk Q. Jadi Tn, formula Tn adalah A. A kita 109. A tambah N tolak 1. N-nya saya tak tahu. D-nya adalah 9. Kenapa D-nya 9? Sebabnya dia bertambah 9, bertambah 9, bertambah 9, bertambah 9. So awak selesaikan, awak akan dapat N yang keberapa. Okay, so kita selesaikan di sini. So you dapat sini N per 2. 2 kali 10, 20. Okay, tambah 2N tolak 2. Sama dengan 109 tambah 9N tolak 9. So bila kita selesaikan di sini N per 2. Okay, 2N tolak 2. Astagfirullahaladzim. Sini 2 kali 10 betul lah 20. Okay, 20. Then kat sini kamu akan dapat nilai dia. So selesaikan, kecilkan jadi 18 kan. So 18 tambah 2N. Saya buat satu-satu ni. Okay, ini akan jadi 100. 100 tambah 9N. Saya buat satu-satu, sebenarnya boleh tarik terus. So simplify, sini 9, sini 1. So 9N tambah N kuasa 2 tolak 100 tolak 9N sama dengan 0. So N kuasa 2. Okay, so dekat sini kamu akan dapat 9N, 9N habis sama dengan 100. N kamu dapat plus minus 10. N tak boleh negatif, jadi N kita ialah 10. Maksudnya pada saat yang ke-10 dia akan berjumpa. Jadi kalau kita tengok kamu SN, S hasil tambah untuk P pada N yang ke-10 dengan T yang ke-10 untuk Q, you akan dapat jumlah yang sama. So maksudnya kat situlah dia berjumpa. Faham? Boleh? Okay. So kalau awak tengok dekat sini, okay sekejap ya. Okay, so kita, boleh saya teruskan? Okay, soalan kedua. Soalan B. Soalan B, boleh juga, boleh. Jarak yang dilalui oleh zarah P pada ketika P memotong zarah Q. Okay, bila dia potong zarah Q masa bila? Masa yang ke N. Dan dia tanya jumlah jarak yang dilalui oleh P. Jumlah jarak yang dilalui oleh P. So kita gunakanlah S10. So B sini ialah S10. Okay, guna formula SN 10 per 2. Okay, 2A kita adalah 10 tambah 10 tolak 1, 9 darab 2. So selesaikan. So selesaikan kat sini, you tekan kalkulator, you dapat jawapannya ialah 190. Maksudnya jumlah jarak yang dilalui oleh P adalah 190 bila dia mula memotong Q. Okay? Okay, itu soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni agak power, okay? Sebab kalau kamu tengok soalan tu ada G37. Dia ada G37. Okay, biasanya kita jumpa sampai G16, saya rasa kita pernah jumpa. Okay, tapi tak apa. So awak tengok soalan nombor 2. Dia kata dekat sini, okay, fungsi f dan g adalah ditakrifkan sebagai fx sama dengan 3x tolak 1. Dan gx ni ada 2. Kalau x-nya kurang dari 4, kita akan menggunakan fungsi yang atas. Kalau x-nya lebih besar dan sama dengan 4, kita akan menggunakan yang bawah. Okey, soalan yang pertama dia kata FG3. So bila FG3, kita nak gunakan yang mana? Atas ke bawah? Atas. Guna atas? Yes, kita akan guna yang atas. So nak mudah, gantikan dulu G. Kita gantikan dulu G. G3. Okey, G3 jadi kita gantikan dengan yang atas. Kita akan dapat G. 3-nya ialah 1 tolak 3 darab 3. So you dapat jawapannya ialah negatif 8. Lepas tu barulah masuk dalam F. F negatif 8. F kita adalah 3 darab negatif 8 tolak 1. Dapat jawapan negatif 25. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua soalan tanya dekat sini. Okey, yang kedua diberi di sini inverse of F G5. So G5 kita gunakan yang mana? Atas ke bawah? Bawah.
Okey. G Bawah. kita guna yang Cikgu, okey. Ya. negatif 1 tu dekat atas kan? Negatif 1 dekat atas. Ya, dekat sini. Itu inverse Mugu. Inverse. Saya tak buat lagi inverse. You mesti buat first function dia dulu, your G. Okay? So kita akan buat G5 di sini. Okay, kita nak cari ni. So kita buat dulu G5 lebih mudah. So G5 dia lebih besar daripada 4. So kita ambil 5 tambah 3, you dapat jawapannya 8. Okay, you dapat jawapan di situ ialah 8. So apa perlu kamu buat sekarang adalah inversekan F. Okay, you inverse F. Your F adalah, you punya F ialah 3x tolak 1, you buat like Y. Okay, equals to 3x tolak 1, bermaksud Y tambah 1 per 3 ialah X. Sekarang you dapatlah inverse of Fx kamu ialah X tambah 1 per 3. Dan kita tengok, kita punya G5 dapat 8. Maksudnya masuk je lah inverse F 8. 8 tambah 1, 9 bagi 3. So jawapannya 3. Cantik soalan ini. Sebab dia ada bagi dua fungsi macam ni. Okey, soalan B. Soalan B yang pertama saya rasa tak ada masalah sebab dia gabungkan dua fungsi, G dengan G. So buat je lah macam biasa. Tapi soalan ini masalahnya sebab apa? Sebab dia pecahan. Okey, jadi masalah untuk kamu. So Gx ialah 1 tambah X per 1 tolak X. Yang pertama, dia bagi kamu di situ soalan tanya G2X. G2X maksudnya G, masukkan G. G kamu 1 tambah X per 1 tolak X. Okey, so kita akan dapat 1 tambah X. X kita 1 tambah X per 1 tolak X. Per 1 tolak 1 tambah X per 1 tolak X. Selesaikan sebab pecahan, hati-hati. Okey, saya bawa ke sini, tarik sini, samakan bawah. Saya dapat 1 tolak X tambah 1 tambah X per 1 tolak X. Per, samakan bawah, so dapat 1 tolak X. Hati-hati ini negatif ke dalam, dengan dalam. So dia akan jadi tolak 1 tolak X per 1 tolak X. Ini boleh habiskan sebab dia bahagi, bila bahagi kita boleh tukar kepada darab, so kita boleh hapuskan lah. So dekat sini kamu akan dapat jawapannya ialah, okey, ini habis, 1 tambah 1 ialah 2. Okey, ini habis, negatif X, negatif 2X. So dapatlah jawapan negatif 1 per X. Okey, itu F2. Okey, next. Soalan F2 pula G. Soalan kedua, dia tanya G3X. Apa G3? G3 adalah G2 dan GX. Okey, G2. GX kita ialah 1 tambah X per 1 tolak X. Okey, jadi kat sini G2. Kita masukkan G2. G2 kita tadi dah dapat jawapan yang ini. So you gantikan sahaja. You akan dapat negatif 1 per X. X kita adalah 1 tambah X per 1 tolak X. 1 bahagi you boleh ubah jadi darab. Darab terbalikkan. So dia ada negatif. So dapat negatif 1 tambah X per 1 tambah X. Ataupun boleh ditulis X tolak 1 per 1 tambah X. So ini awak punya G3. Okey, soalan tanya apa lagi? Okey, soalan tanya G37. Okey, G37 janganlah buat sampai 37 kali. Dia sebenarnya kalau kamu dah tahu 1, 2, 3, kamu boleh cuba cari G4. Kamu cuba dulu cari G4 sebab dekat sini sebenarnya kamu kena buat satu kesimpulan. Tak payah buat sampai G37. Okey, kita buat G4. G4X dia adalah G3 dengan G1 ataupun dia nak mudah awak buat G2X dengan G2 G kuasa 2 kuasa 2. Maksudnya kita akan buat 2 kali yang ini G2 G2X. Macam tu dia. So G2X kita ialah negatif 1 per X. So saya masukkan
negatif 1 per X. X saya negatif 1 per X. Jadi pusingkan kita dapat X. Itu G4. Okey. Jadi kalau kamu tengok kita senaraikan. Okey, kita senaraikan macam ni. Alamak. Okey. Kita senaraikan masa G1. G1. Okey, G yang pertama lah. G yang pertama kamu dapat soalan asal. Okey, soalan asal kita ialah mana tadi? 1 tambah X per 1 tolak X. Okey, kemudian ini yang pertama ini. Yang kedua kita dapat di sini adalah negatif, ini yang kedua. You dapat negatif 1 per X. Yang ketiga, G3 tadi kita dapat X tolak 1 per 1 tambah X. Yang keempat kita dapat X. Okey. Jadi kita nak yang ke-37. Jadi kalau kamu tengok, okey, kamu ada 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya kalau kamu tengok sini 1, 2, 3, 4, sini 5, sini 6, sini 7, sini 8. Okey. Sini 9, sini 10. Maksudnya G10. Sini 11, sini 12. Sini 13, sini 14, sini 15, sini 16. Okey, sini 17, 18, 19, 20, 21, 22. Saya tunjuk dulu semua ni. 23, 24, 25, 26, sini 27, 28. So sini 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So 37 kita naik ke atas. Bermaksud G37 kamu dapat jawapan pada soalan yang asal. Cikgu, Dia maksudnya ini buat conclusion sebab kamu tengok kat sini kita cuma ada 4 apa dia? dakwat cikgu cahaya. Oh cair okey, mungkin saya kena tebalkan. Tak apa saya tukar. Okey, nampak tak? Saya tukar warna lah. Refill. Itulah nak isi dakwat ni. Tadi saya okey. Baru nampak yang tu. Okey. Okey, jap ada orang masuk ni. Selambat ni. Yang kita sebut-sebut baru masuk budak ni tau. Dah tu aku tak boleh nak ambil dia. Susahnya. Masuk tak dia? Okey. Jadi saya ulang tengok. Ini G1 ya soalan asal. G2 you dapat negatif 1 per X. G3 awak buat ni, G4 awak dapat X ni. Jadi sebenarnya ada 4 bentuk jawapan saja. Sebab kalau mungkin sebenarnya sekurang-kurangnya awak buat lagi satu, G5. Sampai awak nampak awak jumpa balik soalan yang asal. Saya buat sampai G5. Lepas tu awak tengok, jadi awak nampak lah bermakna dia punya ni kan. Lepas awak tahu 1, 5 bermakna nombor dia akan tambah 4 tambah 4. Jadi 37 berada pada yang pertama. So jawapan G37 adalah soalan asal. So G37 kamu adalah 1 tambah X per 1 tolak X. Okay? Okay, nanti awak tengok balik lah. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 di sini, dia kata rajah 3 menunjukkan suatu tangent AB. Tangent AB menyentuh bulatan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 20 di titik A. Kalau kamu tengok, titik A kamu tu tak lengkap. Okay, titik A kamu tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab titik A kamu dekat situ ialah dia gunakan 2 dengan T. Titik A kamu dia gunakan 2 dengan T. Jadi bila dia gunakan 2 dengan T, kamu kena cari dulu apakah dia punya nilai T. Okey, kamu kena cari apakah dia punya nilai T. So dekat sini, apakah nilai T dia? Okey, kita tengok dekat sini, kita masukkanlah dia dalam persamaan. Okey, persamaan dekat sini X-nya 2. So kita nak cari Y, kita masukkanlah
2 kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 20. Y kuasa 2 sama dengan 16. Jadi y kita adalah plus minus 4. Dekat T ni dia kawasan positif. Bermakna titik A kita adalah 2, 4. Okey. Dia tak tanya. Tapi kita kena tahu. Okey. Soalan tanya persamaan AB. Persamaan AB kamu tak boleh buat sebab tak ada titik B. So ada dua cara. Sama ada awak cari gradient of tangent iaitu lakukan dy dx pada persamaan itu. Ataupun kalau dy dx maksudnya akan wujud square root, dia susah sikit lah. Ataupun ya kamu gunakan yang ini. Ini you punya jejari radius kan. Ni center of circle, dia pergi sini. So bila dia jumpa dengan tangent sifatnya 90 darjah, maka dia adalah perpendicular. So you cari gradient OA. Okay, you cari gradient OA. Gradient OA you dapatlah T-nya 4 tadi, 4 tolak kosong. So 4 tolak kosong per 2 tolak kosong. You dapat gradientnya 2. Bila you tahu gradient of OA adalah 2, automatic you tahu gradient of AB. Gradient of AB ialah negatif 1/2. Jadi persamaan kamu Y sama dengan negatif 1/2 X tambah C. Nak cari C, masukkan titik A yang dia lalu. So sini kamu dapat 4 sama dengan negatif 1/2 darab 2 tambah C. So you dapat C-nya ialah 5. So persamaan kamu, Cikgu hilang. Mati internet. Hilang. Sana dia terhilang. Ini cikgu. Ya, ada soalan? Sementara saya keluarkan balik saya punya. Ya, tahu hilang. Sabar. Siap. Sekejap ya. Aduh, selalu je macam ni bila ramai. Numan? Ya. Nokman. Okey, nampak tak? Ya. Nampak tak? Nampak je kau. Belum nampak? Belum nampak Nampak. Dah nampak dah? Nampak. Okey. Jangan jerit. Nampak. Okey, so kita tengok seterusnya kat sini. Ya Allah, dia hilang cikgu. Allah, hilang terus ni. Cikgu left. Cikgu terus. Sabar ya. Mak buat announcement kan? Hello. Cikgu, penerbangan ke Tokyo, Jepun ditunda pada esok. Siapa bising. Kita akan melakukan emergency landing. Kita akan mengadakan emergency landing sebentar lagi. Cabin crew diminta duduk dengan diam. Cabin crew, Ketua Cabin Crew Zul, sila lapor diri ke pejabat sekarang. Apa ni dulu? Kau diam boleh tak? Wait, beri dulu jam. Okey. Semua tolong pakai tali pinggang. White House. Bising lah. Sabarlah, bukan cikgu dah ada pun. Sorry kawan-kawan, saya mewakili semua orang yang Ya, siapa? Hari ni birthday awet kau? Pula awet aku. Kristina. Tak, hari ni memang birthday awet aku. Tapi awet aku bukan Kristina. Oh, bukan. Nama awet aku. Tolong jangan sembang peribadi dalam kapal terbang.
Okey dah. Alam, Cikgu Zul main tadi tu. Nah, Ni saya suruh orang paling bertenang. Jom, okey, jom, dah. jom. Dah diam. Berapa orang? 83 alhamdulillah. Ya, belum share lagi. Nanti saya nak tengok dalam tu berapa ramai budak kelas mana yang ramai. Tolong isi you punya Google Form kehadiran Saya nak check berapa orang. Gimana cikgu? Siapa yang tak tahu macam mana nak ni boleh PM saya ya dekat WhatsApp, nanti saya bagi link tu. Mugu, dah isi kehadiran belum Mugu Nathan? Isi kehadiran saya nak tengok berapa. Mugu? Belum. Isi kehadiran. Yang belum tu, Mel lah PM saya bagi link tu isi. Tak payah PM, tak payah PM Nukman. Dia kat grup kelas lah. Mugu. Tak payah. Babun. Saya tu nak ngorak Nukman tu. Aku nak mengorak Mugu lah, kau tak tahu Okey, ke? dah. Sudah. Mugu, jai ulah. Sarang ayo. Okey cikgu. Nak juga cakap. Fokus. Cabin crew fokus. Okey, so tengok seterusnya, soalan seterusnya di sini. Okey, soalan B tadi kan? Okey, soalan B, sorry tadi terputus talian kita, persaudaraan, hubungan. Okey, sekarang kita rujuk semula. Okey, soalan B, dia kata cari persamaan lokus suatu zarah Z. Okey, yang bergerak, Z bergerak. Memang Zarina kerjanya bergerak je. Okey, so Z bergerak, Z kita adalah X, Y. Okey, dia kata supaya ia berjarak sama dari titik A, Z, A. Titik A, so Z, A. Okey, A kita tadi ialah 24. Okey, kemudian dekat sini dia kata dengan X sama dengan negatif 4. X negatif 4 saya letaklah apa-apa. Nama ayah saya Muhajir, saya buat M. Kan? X ni negatif 4. Tapi saya tak tahu Y-nya. Sebabnya Y-nya akan sentiasa bergerak. Sebab dia X sama dengan negatif 4. Kan? Kalau dia paksi X sama dengan negatif 4. Ni X negatif 4. Jadi Y-nya akan bergerak. So dia tak ada pada tempat yang sama. Saya letakkan Y. So konsep dia macam Z. Bila dia bergerak, kita letak X, Y. So kat sini kita akan buat ZA sama dengan ZM. Okay. Jadi ZA sama dengan ZM, gunalah formula jarak. Okay. Dekat sini awak tengok sebenarnya kat situ kalau awak tengok dia punya markah 6. 6 dekat soalan A dan B. Bermakna B ni pun 3. Jadi, okay, tolong ingat. Jangan nak buang masa. Okay. Awak gunakan formula jarak X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan X tolak. Jadi tambah 4 kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. Cukup. Sampai sini cukup. Pemeriksa akan bagi dekat sini nampak P1. Okay, pemeriksa akan bagi kamu markah. Okay, kat sini P1 ataupun dia akan gunakan K. Tapi ni biasanya P. Dan sini markah kamu K1. Cukup. Sebab ni kamu nak selesaikan sangat panjang dan mungkin berlaku kesilapan. Kamu nak kejar satu markah je. Satu markah ni sepatutnya dalam 1.5 minit. Tapi kau buat nanti 5.1 minit. So sangat buang masa. Okay, jadi cukup sampai sini. Cukup sampai di sini sahaja. Okay, jadi yang bawah tak payah. Tapi kalau rasa engkau tengok macam ada lagi daripada 2 jam setengah, kamu ada 2 jam lagi kan nak buat apa, semua dah siap kan? Buatlah soalan ni sampai habis. Okay? Power. Kalau tak sampai situ berhenti. Memang power. Okay, so kalau tak sampai sini berhenti. So saya sampai situ je lah saya berhenti. Okay. Sepatutnya selesaikan ya. Kat sini saya berhenti sebab awak ingat saya nak ajar kamu bagi jawab dengan tepat dan cepat. Okay, sebab kalau saya teruskan di sini, macam-macam kamu akan tersilap. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Soalan yang keempat, dia bagi dekat sini ada log, ada index. Dia suruh kamu cari X, Y. Ini sebenarnya persamaan serentak, simultaneous equation. Okay, so yang pertama, apa yang kita akan buat di sini ialah
Saya tukarkan log kepada satu persamaan. So dia akan jadi gunakan hukum log A base B equals to C. Ini hukum ABC, semudah ABC. So anggaplah dia mudah. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kita akan dapat A. A kita adalah Y tambah 3 per 4 sama dengan B kuasa C. Kan dia log. Kan ingat lagi tak? A sama dengan B kuasa C. Saya bunyi tu ada sebab naikkan ke atas, bukan sesuka hati. So B saya adalah 4. Kat sini B saya ialah X. X kuasa 2. So persamaan saya dapat Y tambah 3 sama dengan 4X kuasa 2. Nampaknya kita tak boleh selesaikan. Kita tinggalkan, kita ambil persamaan seterusnya. Persamaan seterusnya adalah 2 kuasa X per 4 sama dengan 32 per 2 kuasa Y. Okey, saya silangkan, saya darab silang. So saya dapat 2 kuasa X darab 2 kuasa Y, 32 darab 4, 128. Okey, sekiranya kamu tengok di sini asas sama, atasnya kita tambahkan 2X tambah Y sama dengan 2 kuasa 7. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matikan dia. Okay, so kat sini kita dapat X tambah Y sama dengan 7. Inilah persamaan dia yang korang nak. Yang korang idam-idamkan, persamaan serentak, linear, non-linear dengan persamaan linear. Boleh? Okey, kita teruskan. Sampai sini kita teruskan, tak kisah nak buat mana-mana dulu. So kalau saya buat Y, kita buat Y dulu. Boleh? So kat sini Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 3. Substitute ke sana. So saya dapat X tambah Y. Y saya 4X kuasa 2 tolak 3. Bawa terus tolak 7. Ya. Hello. Tak nampak. Ya. Apa yang Tak nampak. Orang lain. Nampak. Yang lain nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Nampak cikgu. Lukman settlekan? Nampak cikgu. Okey, Mugu Cikgu kalau nampak. okey, Mugu kalau you tak nampak, you keluar dulu dan you masuk balik. Mogu, saya rasa awak mungkin kena keluar dan masuk balik kot. Lukman, okey. Diam, Lukman, diam. Diam. Lukman diam, tak payah cakap. Okey, X tolak 10 sama dengan 0. Okey, seperti biasa, tentukan apakah A. A saya 4. B saya ialah 1, C saya ialah negatif 10. Masuk dalam formula. Okey, formula dia negatif B. Plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Jangan kira dekat sini. Tekan saja kalkulator A, B dan C. Okey, apa dapat jawapan? You tekan kalkulator, hati-hati. Kalau kat sini X, yang kita buat ni X, selamat awak. Jawapannya memang X. Kalau awak buat Y dulu, kalkulator pun keluar X. Walaupun itu dah benda yang biasa, saya tetap kena ingatkan, takut kamu lupa. Okey, tekan kalkulator, apa jawapan X? You dapat 1.4, betul tak? 611. Betul. Okey. 61. Yes, dan satu lagi you dapat negatif 1.7111. Lepas tu kiralah Y, guna kalkulator. Y kamu dapat 5.5389. Y kamu dapat 8.7111. Okey. So dekat sini markah diberi di mana? Markah diberi di mana? Okey, mula-mula kamu tengok dekat sini. Bila kamu keluarkan persamaan, ni dia. Kamu dapat bentukkan dekat sini, ni warna hijau yang merah sini, you dah dapat 1, P1, P1. Okey, lepas tu you dah keluarkan persamaan ini, yang ni pun di sini you dapat P1. You substitute dalam sini, you dapat K1. 1, 2, 3, 4, jalan kerja K1. Dua-dua jawapan betul, N1, 7 markah.
Jadi tolong ingat bahawa formula walaupun jawapan sebenarnya kalau dia dapat nombor bulat dia boleh guna yang faktorkan menggunakan bracket tu. Faktorkan sangat bahaya, saya nak awak guna ini. Kenapa saya kata faktorkan tu sangat bahaya? Contoh sini awak dapat 2x kuasa 2 tolak 8x tambah 10. Awak tekan kalkulator tanpa permudahkan. Kalkulator dia bijak, dia akan mudahkan. So contohlah, jawapan kamu you dapat, contoh ni soalan saya kata contoh, you dapat sini 5, sini 2, contoh, saya kata contoh. So bila kat sini x tolak 5, x tolak 2. Di mana pemeriksa nak semak markah? X darab x, x kuasa 2. Tapi di sini 2x. So you tak akan dapat K1 tapi dapat K0. Okay, jadi sebab tu saya tak nak kamu guna yang ini. Dengar, saya tak nak. Faham? Mesti guna formula. Okay. Baik, cikgu. Okay, next. Okay, kita teruskan soalan yang kelima. Okay, sebab saya tak nak buang masa, jadi saya terang je. Nanti lepas ni awak tengok balik, lepas tu tak faham tanya. Dan dah siap ni, saya dah tunjuk semua ni. You tengok balik nanti, tolong hantar gambar. Bukti awak dah buat balik apa yang saya dah suruh buat. Okay? Lepas tu yang Cikgu Yati hantar kat Cikgu Yati lah. Macam tu. Okay, next. Kita tengok soalan nombor 5. Awak rasalah soalan nombor 5 ni tajuk apa ya? Rasa-rasanya nombor 5 ni tajuk apa? Sukatan membulat. Sukatan membulat. Ini adalah sukatan membulat. Macam main apa tu? Yang game tu ada spinner kat sini. Okey. Gambar rajah di atas menunjukkan keratan rentas untuk suatu bola dengan pusat O. Okey. Yang diletakkan di atas baldi. Okey. Okey, jadi balik nanti kan balik pula memang kat rumah pun nak balik mana ya. Okey, ambil baldi letaklah bola kan. Okey. Dengan keratan rentas P QRS, okey, maksudnya itu baldi lah. Titik-titik P, okey, titik S terletak pada lilitan keratan rentas membulat dan Y adalah titik yang menegak dari Q. Oh, ni tegak. Okey. Okey, lepas tu dia kata kat sini, jika jejari bola tersebut ialah 15 cm. Okey, jejarinya 15. So maksudnya QP, QY, O, center of circle. OP, OY, OS semua tu nilainya adalah 15. Soalan tanya POS. Jadi kalau awak tengok bila dia tanya POS dia bentuknya begini. Sini P, sini O, sini S. Okey, dekat sini 15, P pergi S sama juga Q pergi R iaitu 20. Jadi dekat sini awak boleh guna apa ni? Boleh guna apa? Boleh guna apa? Guna hukum apa? Sin, macam mana nak guna sin? Trigonometry kan? Okay, good. Ada dua jawapan. Then Mugu guna sin sebab guna trigonometry. Guna right angle, triangle. Then Nishkal dia kata guna cos sebab you guna solution triangle. Dua-dua boleh. Siapa? Oh, Kamarul sorry. Kamarul, cikgu. Okay, kalau Kamarul gunakan cos, dia dapat jawapan dekat sini. Okay, maksudnya Kamarul akan buat 20 kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2, 15 cos tak tahu. Okey, cos tak tahu iaitu cos theta. Okey, jadi di sini ni saya padam tapi tadi dah dapat jawapan. So kita dapat di sini adalah cos theta ataupun cos POS, terus dapat jawapan. Okey, satu cara. Satu lagi cara yang Mugu sebut buat macam ni. Sini 15, you divide by 2 bermakna sini 10. Sini 15, sini 10. That's why tadi Mugu kata guna sin. Sin
theta. Kat sini saya letakkan theta, opposite. Opposite over hypotenuse. Sama dengan 10/15. Tekan shift cos, tetapi untuk cara ini dapat jawapan nanti kena darab dengan 2. Sebab dia nak yang besar. Okey, soalan tanya dekat situ. Soalan tanya dekat situ. Okey, soalan tanya dekat situ dia nak dalam radian. Bila dia nak dalam radian, jawapan nanti yang kamu dapat dalam sudut. You darablah pi per 180. Okey, so tekan kalkulator dapat jawapan 1.4595. Okey, ada orang baru masuk ke? Lah. Okey. Okey. Boleh? So itu jawapan dia. Okey, next. Terusnya kita tengok soalan B. Soalan B dia kata jarak menegak titik Y dari baldi. Dia tanya Y pergi ke baldi. Tu dia berapa jaraknya. Dari Y pergi baldi, so caranya kalau kamu tengok, okey, dari R sampai S semua ni 20. So kalau saya lukiskan balik, dia akan dapat sini kan dia nak jarak tu. Jadi kita akan menggunakan formula yang ini. Saya kena cari, saya potong ni. Saya cari Y sampai ke titik yang saya bulatkan. Saya kena cari tu. So caranya apa yang saya buat di sini, saya guna segitiga yang sama. Saya cari dari O pergi ke ni yang saya bulatkan. Nampak tak? Saya guna yang warna hijau Dari O sampai ke situ. Okey? Saya dapatkan yang itu. So kita menggunakan Pythagoras theorem. Kita gunakan Pythagoras theorem. Okey? Sini 15, sini 10 saya dapat di sini. So gunalah kalkulator. 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 square root answer. You dapat jawapan kat situ. Okay. So you dapat di situ jawapannya. Okay. Sekejap. Tekan kalkulator sedikit. Square root answer. Okay. Di sini jawapannya adalah 11.1803. 03. Ini jawapan dia. Soalan tanya, soalan tanya dari bawah ni sampai ke Y. Dari bawah ni sampai ke Y. Saya tak silap answer. Sekejap saya silap. 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. 15 10. Betul tak? 15 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. You dapat 11 berpuluhan lebih. Betul tak? Cuba tekan kalkulator. 11. Betul. Kan? Okay. So sekarang kalau kamu tengok soalan Okay. Jadi awak tengok kita ni tadi dia macam ni tau. Gambar dia macam ni tau. Ni macam ni macam ni. Y tu kat bawah sini. So saya nak tahu ini berapa. Kan total ni radius 15. So 15 awak tolakkan jawapan tu. 15 awak tolakkan jawapan tu. Bermakna dekat sini yang bulat ni 3.8197. Tu dia. Okey, jadi nak cari yang Y ni tadi. So awak akan dapat 20 tolak 3.8197. 20 tolakkan answer tu. Dia lebih bagus awak tekan kalkulator answer macam tu. Jadi dia ialah 16.1803. Itu jawapan yang B. Boleh? Dan seterusnya dia tanya luas. Dia tanya luas kerata rentas PYSRR tu dia. Okay, yang warna hijau tu. Okay, jadi nak cari luas. Dia baru masuk ke? Padan senyap. Rupanya tak ada budak ni. Okay. Okay, so sekarang kita cari luas. Cari luas, kita gunakan segi 4 tepat. Okay, segi 4 tepat iaitu keseluruhan. Keseluruhan yang saya buat warna ni. Ni dia.
Itu. Saya nak tolak dia punya lengkuk kat situ, tembereng dia. Jadi benda ni kita akan dapat dengan cara tolakkan ni sektor. Okey. Tolak segitiga. Nampak tak? Tu dia. Sebab puncanya sebenarnya saya nak buat segi 4 tolak benda tu. Kan? Ada lagi orang nak masuk? Dah tak ada. Okey, itu yang saya nak. Faham? Segi 4 tolak sektor tolak segitiga. Buat macam tu. Faham tak? So segi 4. Segi 4 20 darab 20. Tolak sektor. Formula sektor adalah 1/2 R squared theta. R-nya adalah 15. 15 kuasa 2. Theta. Theta maksudnya dalam unit radian. Ada dekat soalan yang pertama tadi. Iaitu 1.4595. Tolak luas segitiga. Segitiga 1/2 AB sin C. A-nya 15. B-nya pun 15. Buat kuasa 2. Sin sudut. Bila dia nak sin mesti sudut. So, kita menggunakan 1.4595 juga. Awak tukar kepada darjah. So tekanlah kalkulator 1.4595 you darab dengan 180/pi. So you dapatlah sudutnya di situ adalah 83.6232. Tekan kalkulator you dapat luasnya adalah 347.804. Ya. Dapat Okey, itu settle untuk bulatan. Okay, next. Kita tengok soalan ke-6. Sebenarnya soalan tak susah tapi soalan dia cantik. Kan? Cantik. Okey. Kita tengok soalan ke-6. InsyaAllah saya cuba bincangkan sampai nombor 6. Yang B kita akan buat next class. Okey. Okey, nombor 6. Kamu tengok dekat sini. Okey, dia kata Raja 6 menunjukkan keratan rentas sebuah mangkuk yang berbentuk hemisfera berjejari 8 cm. Air dituang ke dalam mangkuk itu dengan keadaan tingginya adalah H. Air itu bertambah dengan kadar 0.2. Air bertambah dengan kadar 0.2. Air bertambah, dia akan naik. Okey, so dekat situ kita dapat dH dt. Soalan ceritanya pasal area dengan height. Okey, walaupun air seolah-olah nak cerita volume, tapi dia bagi formulanya pasal area. Okey. So soalan kata tunjukkan bahawa luas permukaan dalam mangkuk boleh jadi ini. Tunjukkan. Jadi soalan A ni, kalau kau tak boleh nak tunjuk, kau tak payah tunjuk lah. Kau tunjuk je lah kat kertas soalan tu. Kan? Okey, dia suruh tunjukkan. So kita gunakan formula area. Area permukaan air adalah pi r kuasa 2 lah. Okey, pi r kuasa 2. Jadi bila pi r kuasa 2, you kena tahu dia punya r. Okey, dia punya r, radius dekat atas ni. So apa nak kena buat, nak cari radius, kita akan gunakan, okey. So dekat sini kalau kamu tengok, kita akan gunakan ni awak tengok dari atas ni sampai bawah, ini adalah 8. Bermakna yang atas ni 8 tolak H. So saya keluarkan segitiga macam tu. Okey, ini you punya radius, sini 8. Okey, sini adalah 8 tolak H. Barulah kita boleh cari jejari dekat atas ni sebab kita nak luas permukaan air yang ke atas ni. So apakah jejari dia? Gunalah formula Pythagoras theorem. 8 kuasa 2 tolak 8 tolak H kuasa 2. So you dapat apa kat sini? Sama dengan square root. Tak apa, kita tunjuk dekat sini. 8 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 kan. 8 darab negatif 16 H tambah H kuasa 2. Jadi kalau kamu tengok ini dengan ini habis. So you dapatlah jari kamu adalah square root negatif 16 H tolak tolak H kuasa 2.
Okey, 16H tolak H kuasa 2. Inilah awak punya radius. Formula area bulatan adalah A equals to pi R. R kita dapat negatif H H kuasa 2. Pi R kuasa 2. Kuasa 2 maka tinggallah pi negatif 16 H tolak negatif 16. Negatif. Okay, sorry. Ini jadi positif. Okay. So kat sini you dapat tolak dengan H kuasa 2. Terbuktilah dia nak. Okay. So sebenarnya kita cari tambahan di luas permukaan air. Kadar luas tambahan luas maksudnya dia nak DADT. DADT adalah A in term of H jadi DADH darab DHDT. So tugas kita sekarang ialah mencari dulu apakah dia DADH. DADH kat sini kalau kamu tengok persamaan asalnya. Okey, saya tuliskan balik persamaan asal. Persamaan asal A, area A-nya ialah 16 pi H tolak pi H kuasa 2. Jadi DADH kamu ialah 16 pi tolak 2 pi H. Tu DADH. Soalan tanya DADT. DADT sama dengan DADH. Soalan dah bagi dah, dia kata kat sini apabila nilai H-nya dia dah bagi. Kat sini kalau kamu tengok dia kata mana dia? Cari kadang bila H-nya 6. H-nya 6. Jadi 16 pi tolak 2 pi 6. Okey? Okey 2 pi 6 darab DHDT. DHDT yang dia bagi tadi ke atas. Iaitu ni nampak dia air bertambah dengan kadar 0.2. So sini darabkan dengan 0.2. So awak buat di sini 16 pi tolak 12 pi 4 pi darab 0.2 dapatlah 0.8 pi. Okey, saya kena terangkan juga soalan ini walaupun ada segelintir daripada kamu yang tak jawab soalan differentiation. Tapi saya kena terangkan untuk orang lain. Jadi siapa yang tak okey, tak apa, tak payah jawab soalan ini. Okey, saya tekankan siapa tak okey, tak payah jawab soalan ini. Okey, soalan seterusnya kalau awak tengok kat sini dia nak julat air. Okey, cari julat bagi dV/dt. Okey, jika air bocor dari bawah mangkuk. Air bocor dari bawah mangkuk. Jadi maksudnya mangkuk bentuknya smile graph. Kan? Dia senyum. Jadi bila dia bocor maksudnya dia berkurangan. Jadi kalau kamu dapat dekat sini, dia akan bila dia bocor kan dia turun, berkurangan. So dV/dt-nya dia nak range je kurang dari kosong. Maksudnya dia negatif lah. Kan? Sebab dia bocor, hilang, berkurang. Maksudnya dV/dt kamu akan bernilai negatif. Dan soalan bukan suruh cari value. Dia nak range julat. So jawapannya dV/dt kurang dari kosong. Itu sahaja untuk C. Boleh? Senang je tu. Yelah. Satu markah je mugu. Senang. Okay, boleh? Okay. Tengok setakat ni. Kalau kamu tengok setakat ni. Apa yang saya dah terang. Okay tak soalan tu? Boleh nampak kan? Okey je. Boleh kan? Okay, jadi saya dah settlekan you punya bahagian A. Awak dah buat semua. Okay. Dan saya bercadang juga untuk buat dekat soalan ke-7 sebenarnya. Soalan 7 ni senang je. Okay. Soalan 7 tu sebenarnya senang. Tak susah sangat. Okay, iaitu lakaran graf kan? Soalan lakaran graf. Okay. Yes, trigonometry. Jadi saya nak buat sampai soalan nombor 7. Okay, saya akan buat sampai soalan nombor 7. Untuk soalan 7 tu, apa dia? graf tu kena guna graf ke? Kertas graf.
Tak dengar. Apa dia? Tak. Oh no, jangan. Soalan dia sketch. Tapi sebenarnya kalau kamu buat kat kertas graf pun tak apa. Tak apa boleh. Tapi tak payah sebabnya lakar. Bila kamu gunakan kertas graf, kamu akan terikat seolah-olah kamu plot. Macam kamu nak buat macam tu kan. Dia lakaran. Okay, lakaran graf. Bila lakaran graf maksudnya freehand je. Boleh? So saya akan tunjuk soalan nombor 7. Soalan nombor 7 mula-mula suruh proof, buktikan. Okey, buktikan. Tolong. Tak dapat buktikan tak apa, biarlah hilang 4 markah tu. Jangan hilang yang lain. Tapi siapa boleh buatlah. Okey. Sorry Mikael bersin. Mesti ada orang tak mandi. Okey. Jadi kamu tengok saya nak buktikan, so dapat 1. Siapa yang dah buat alhamdulillah, siapa yang tak buat tak apa, tengok je supaya dapat idea. Dia kata 1 tambah secant A per tangent A tambah sin A. Buatlah apa-apa pun, dia kata bahasa kasar kau buat apa-apa, aku nak jawapannya ini. Macam tu lah dia. Okay. So sekarang kat sini kita buat. Allahuakbar. Sekejap ya, dihilang lagi. Cikgu sana cikgu. Cikgu hilang cikgu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak cikgu nampak. Nampak. Nampak Okay. So dekat sini 1 tambah secant. Secant is 1 tambah secant is 1 over cos A. Korang kan, kau masuk je apa-apa kan. Then you tengok dia ada sin dengan cos. Kat sini pengacau tangent. Tangent adalah sin A over cos A tambah sin A. Tu dia. Samakan bawah, yang atas samakan bawah, you dapat cos A tambah 1 per cos A per sin A tambah sin A cos A per cos A. Tu dia. Dia bahagi kalau darab, so ini pap habis. Kan? Okay. So sekarang kamu dapat cos A tambah 1 per sin cos saya boleh faktorkan. Okay, saya boleh faktorkan. Cikgu. Okay, nampaknya kita mengalami sedikit masalah lagi di sini. Semua penumpang diminta bertenang dan pakai tali pinggang. Suara kau memang macam pilot tu man. Jadi pilot kan? Jadi pilot kan? Pilot yang nak pencin tu. Lepas ni boleh panggil saya Pilot Nukman ataupun apa cerita Patah Amin tu? Nukman ni Alamak. Apa lah cerita Patah Amin tu? Cerita panggil aku Cikgu hilang. Patah Nukman. Diam Azhari. To all the passengers. Diam. Cabin crew Zul, tolong buat ucapan jap. Perhatian kepada Rose WUJ. sharing. Apa yang dah? Itu nombor plate Zul. Kita sekarang Sila akan terbang. alihkan kereta anda. Sila alihkan kereta anda. Boleh dah Zul, nanti jom lah kita kerja yang sama. Nanti kalau ada orang salah parking kan. Lepas tu kita Yang dekat tiket tu man, tiket parking tu. tiket parking. Macam dah ayat ni. Dapatkan tiket parking kereta anda. Cikgu dah masuk lah? Cikgu dah masuk. Mat? Oh, jangan diam. Semua fokus boleh tak? Apa korang main ni? Dah pergi subuh. Dah. Hati kereta. Fokus. Okay? Guys, Dengar mana tak? soalan tadi? Dengar tak? Dengar cikgu. Dengar Dengar tak? cikgu. Dengar. Ya. Okay, Cikgu. saya ulang balik tadi. Oh, alhamdulillah. Saya rasa tadi macam cecah 90 kan? Tahniah, korang memang hebat. So ada lagi, sekarang ada 86.
86 maksudnya dalam mungkin 18 orang dia tak join. So pastikan 18 orang ni WhatsApp saya dan Cikgu Yati bagi tahu kenapa tak join. Kalau tak 18 orang ni saya kira tak hadir. Phone hilang. Alhamdulillah, tahniah. Okey, tengok. Okey dah, saya buktikan. Okay, tengok buktikan. Saya buat balik kat sini, buktikan. 1. Mana cikgu? Tak nampak pun. Tak nampak? Belum ni? Belum? Dah? Ada cikgu. Nampak tak? Belum cikgu, belum. Cikgu kosong ni. Belum. Belum cikgu. Share screen. Belum, sekejap. Okey. Okey, Nampak? okey. Saya dah share. Ya. Dah. Okey dah. Okey, so sekarang tengok soalannya 1 tambah second. So 1 tambah, okey, 1 tambah second ni jadi 1 tambah 1 per cos A. Per tangent adalah sin A per cos A. Okey, tambah sin A. Samakan bawah, so saya dapat cos A tambah 1 per cos A. Per sin A tambah sin A cos A per cos A. Cos habis. Jadi saya dapat cos A tambah 1 per, saya boleh faktorkan sin 1 tambah cos A. Potong, dapatlah 1 per sin. 1 per sin adalah cosecant A. Dapatlah terbukti. Okey? Boleh? Kita biarkan 1% pun boleh kan? Tak boleh. 1% tak boleh sebab you kena tuliskan cosecant terus. Boleh Okey next. Tengok soalan. Mereka ada bagikan formula tu. Okey dah. Soalan B seterusnya. Dia kata seterusnya maksudnya kena selesaikan. Seterusnya 1. Bila seterusnya you tengok dia kata 1 tambah second. Okey, dengar. Bila dia kata seterusnya, kamu jangan salin soalan ini. Okey? Apakah dia kat sini sebenarnya awak kena ambil jadikan macam ni. Okey? Dia kan 1, soalan tu 1 tambah second. Okey, second A. Dia sama dengan 3. Tangent kan? Tangent A sin A. So ini sebenarnya kalau awak tarik sini dia jadi 1 tambah second A per tangent A. Okey, tangent A sin A kan? Sin A sama dengan 3. Inilah sebenarnya maksudnya. Tapi tak payah buat semua ni. Awak terus je ambil. Benda ni tak payah. You ambil dia adalah cosecant A sama dengan 3. Sebab you dah buktikan dia jadi cosecant. So bila soalan ada ayat seterusnya, you ambil statement yang terakhir terus ambil sama dengan 3. Okey, jadi cosecant is 1 over sin A sama dengan 3. So jadi sin A sama dengan 1 per 3. Bermakna jawapan kamu akan berada di first and second quadrant. Tekan kalkulator, shift sin 1 per 3, you dapat 19.47 di sini. So jawapan A kamu ialah 19.47 dan satu lagi 180 tolakkan. So you dapat 160.53 darjah. Okey? Okey, yang terakhir kita tengok di sini. Soalan menggunakan paksi yang sama, lakar satu saya lukis dulu. Okey, lakarkan yang ni. Lakarkan graf y sama dengan 2 cos 3x. Dia nak sampai pi sahaja. Okey, dia nak sampai pi sahaja. Ingat. So, ni graf cos. Dia nak sampai pi. 3 ni, tengok kalau dia buat sampai pi, you kena buat jalan sikit. 3 putaran, maksudnya sini sampai 2, sini negatif 2, sini kosong. 3x, maksudnya 3 putaran untuk 2 pi. Sekarang saya nak sampai pi.
bermakna saya buat 3/2 putaran saja iaitu 1/2. Kos hati-hati kos dari sini. Saya malah nak padam nanti saya buat slow je macam ni. Tu dia. Okey, itu satu kos. Dia nak 1/2 so buat lagi. Tu dia. So di sinilah you punya pi settle. Sebab soalan nak pi. Kalau kita guna macam biasa yang saya ajar, nampak tak dia sampai 3 so buatlah 3 putaran kos dari sini. 1 2 3. 3 ni sampai 2 pi. Saya nak sampai pi. So pi di sini. Sini 2, sini negatif 2, sini kosong. Jadi yang ini kita kena padamkan. Okey, wajib padamkan. Dia tak hilang markah pada lakaran. Tapi kalau kamu tak padamkan, mungkin dia ganggu jawapan kamu yang terakhir. Okey, iaitu jawapan apa? Jawapan yang ini. Okey, kamu tengok dekat sini soalan kata cari bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian cos 3x. Cos 3x tambah x per 2 pi sama dengan 1. Jadi kalau kita tengok daripada soalan yang asal, dia bagi kamu y sama dengan 2 cos 3x. Jadi cos 3x ni sebenarnya adalah y per 2. Sama dengan 1 tolak x per 2 pi. Jadi persamaan kita dapat 2 tolak 2x per 2x per 2 pi. Dapatlah persamaan kita 2 tolak x per pi. Buat garis lurus seperti biasa x, y. Okey, masukkan kosong dengan pi. Gantikan x kosong. So sini dapat 2. Gantikan x dengan pi. 2 tolak 1 dapat 1. Maka dekat kosong 2, dekat pi 1. Ambil pembaris, zoom. Kira dapat berapa. Okey, so dapat 1, 2, 3. Tuliskan jawapan bilangan penyelesaian. So awak lukis betul-betul lah ni gunakan garisan. Okey? Baik cikgu. Boleh? Boleh. So dapatlah jawapan. Tuliskanlah bilangan penyelesaiannya ada berapa. Okey, ada soalan tak? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Dan so habis. Maksudnya soalan ini kita dah habis sampai soalan nombor 8. Alhamdulillah ada 86 orang. Okey, 86 orang tu campur saya lah kan. Okey, so ada 85 orang. Okey, so alhamdulillah ramai lah. Saya 2 orang kan, 84. Okey, tak apa. So kawan yang tak ada ni, tak apa, saya faham. Saya ulang lagi sekali ya sebab Cikgu Yati dengan saya kena isi kehadiran. Sebelum ni tak apa. Dan tolong buat awak punya latihan, tolong hantar dekat saya dengan Cikgu Yati.